Tak apa, kita mula dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Bismillah, insyaAllah. Ibu-ibu yang dikasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung hari ini tajuk kita dalam sifat mazmumah. Sifat mazmumah. Jangan nampak gaya macam bahasa Arab bagi nama anak. Siapa nama anak? Mazmumah. Sebab apa ada dekat dalam buku fiqh cerita mazmumah. Jadi sebenarnya sifat mazmumah ialah sifat yang tercela. Sifat yang tak baik lah, negatif. Bad behavior. Behavior yang tak bagus yang ada pada diri manusia, maka kita jauhi. Kat mana sifat mazmumah tu? Boleh tengok dekat perkataan muka surat 61. Sifat-sifat mazmumah iaitu tercela. Dah sudah kan? Ujub. Jadi maksud saya ialah ujub ni termasuk sifat mazmumah. Gitu. Jadi sifat mazmumah tu dia ada banyak. So kita belajar sekarang yang ke-8 lah. Ni sifat mazmumah yang ke-8. Ujub. Asal perkataan ajaba. Orang Melayu panggil ta'ajjub. Kira kita ni pandai lah cakap Arab. Bahasa Arab yang bahasa Melayu yang dipinjam daripada bahasa Arab, dan kita pun faham apa maksud ta'ajjub. Wow, mempesonakan. Kita kata ada wow factor. Dia mengejutkan, begitu. Jadi maksud ajaba ialah sesuatu yang menghairankan kita, menarik perhatian kita sehingga kita macam terberhenti sekejap, terpesona sekejap. Sebab apa? Punyalah dahsyat apa yang kita tengok tadi. Baik. Jadi sifat ujub ini, dia hairan dan dia terpesona dengan diri dia sendiri. Macam basuh bakul angkat sendirilah. Sedang cerita. Sekarang dah tak ada bakul, pakai lift. Masuk lift tekan sendiri. Siapa pula nak tekan untuk awak kan? Jadi kena tekan sendiri. Dia ujub macam tu ibu-ibu. Dia nampak pada diri dia dan dia sendiri terpesona dengan diri dia. Ni sifat ujub. Dia sangat berlainan dengan sifat riak sebelum ni. Sifat riak dia buat untuk orang, untuk diperlihatkan, untuk biar orang nampak dia. So dia nak jadi sesuatu yang berbeza berbanding dengan orang lain. Dia nak apa yang dia buat tu biar orang tahu. Jadi dia pun pergi mana-mana bawa kamera. Sekarang kan bawa kamera kan. Mesti nak ambil gambar kan. Mesti nak rakam momen-momen indah. Okeylah kalau untuk kita punya kita kata memory kan. Alhamdulillah untuk kita satu memory indah kita nak ni. Tapi kadang-kadang susah juga nak jaga hati tu. Nak jaga hati tu payah. Rupanya Allah Maha mengetahui dalam hati kita. Sebenarnya bukan untuk memory, tapi I want to tell them. Saya nak bagi tahu orang yang saya ni orang baik-baik pergi masjid. Saya ni orang baik-baik. Tengok saya pergi majlis pun semua majlis orang pakai purdah. Gitu.
Dia susah sikit lah ibu-ibu zaman sekarang ni. Zaman dulu dia ada juga penyakit riak, takjub kan, ujub ada kan, beli emas kan, semua untuk tunjuk orang kan. Kalau nak pakai sendiri ikut sendirilah, dia tak kan. Waktu cakap dengan orang tu lah dia tarik kan, rasa macam gatal pula kan sekarang. Tiba-tiba rasa gatal. Sama lah juga ibu-ibu. Tapi zaman sekarang ni lagi mencabar lah. Kadang-kadang kebaikan pun ada unsur-unsur tersebut. Yang keburukan tu dah buruk lah. Yang kebaikan ada unsur-unsur tersebut. Jadi insyaAllah kita akan tengok macam mana kita nak kenali penyakit ujub ini. Sifat ujub pula berkait rapat dengan takabur dan juga riak. Takabur, asal perkataan kabbara, iaitu membesarkan, besar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Dia tahu Allah maha besar, tapi dia membesarkan diri dia, takabur. Dia kita panggil mengagungkan diri dia supaya dia dilihat hebat, dilihat lain berbanding dengan orang lain. Takabur, riak. Ujub bererti berasa kagum dengan keistimewaan dan kelebihan diri sendiri. Kagum, dia rasa hairan, aku ni dahsyat lah, aku ni kan, orang semua tak dapat macam aku kan. Tak malu kan. Kadang-kadang kita rasa macam engkau ketuk pun busuk kan? Apa benda yang ajaib daripada diri kau kan? Apa yang hebat sangat pada engkau? Tapi dia tertipu ibu-ibu. Setiap kita ni Allah bagi ada baik, ada dia punya buruk dia. Tak ada orang Allah bagi semua sempurna. Bila sempurna semua, jawabnya dia lupa lah dia tu hamba. Nanti dia terlupa pula dia tu sebenarnya kekurangan, lemah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, Allah adil dengan hamba-hambanya. Ada yang baik pada diri kita, tak ada orang yang tak ada kebaikan langsung. Mungkin kita yang tutup mata tak nak nampak kebaikan dia. Gitu. Mesti ada orang ada kebaikan. Tapi adakah dia semua baik, tak ada yang cacat celah? Pasti ada. Maka kita sebagai manusia melihat diri kita macam tu. Oh, aku ni ada yang Allah bagi kelebihan, tapi kekurangan pun ada juga. Itu tanda aku ni lemah, aku ni manusia, aku ni hamba. Jadi jangan fokus pada keistimewaan sehingga kagum dengan keistimewaan sendiri. Ini juga berkait rapat dengan kelebihan dari segi kecantikan, kepandaian dan lain, kekayaan dan lain-lain. Sifat ujub boleh diatasi dengan sentiasa berfikir bahawa tiada benda yang kekal di dunia ini. Walaupun sehebat, secantik Fazura, gitu. Secantik Nilofa, siapa lagi cantik? Tak kisahlah ibu-ibu kan. Tapi memang cantik lah. Kalau kita tengok memang cantik lah kan. Walaupun secantik itu ibu-ibu, tidak akan kekal. Mungkin apa sahaja yang berlaku, aksiden mungkin akan berlaku, kita panggil apa sahaja perubahan pada kehidupan kita, usia kita, semua itu akan menghilangkan segala nikmat tadi. Maksud ibu-ibu bila dapat nikmat kena ingat satu benda, nikmat ini suatu yang boleh datang dan boleh pergi. Nikmat dia bukan suatu perkara yang kekal. Kerana apa? Kerana kita hidup di dalam dunia yang sementara. Jadi semua yang ada dalam dunia ini bersifat sementara. Mungkin dia akan pergi, tak ada yang kekal. Setiap sifat boleh ditimpa keuzuran ataupun penyakit satu hari nanti. Kalau orang tu kaya, apa penyakit bagi kaya? Bankrupt. Apa penyakit bagi kaya? Rugi. Tiba-tiba orang yang kita panggil bisnes dia naik. Pernah tak kita tengok bisnes orang melingkup ibu-ibu? Sebab apa? Mula-mula rugi, lepas tu jadi makin rugi sampai dah tak boleh nak bayar dah. Hutang yang ada jadi muflis, diisytiharkan muflis. Jadi
Kalau kaya, ada nanti mungkin dia akan jadi miskin. Kalau dia cantik, mungkin dia akan tua hilang kecantikan tersebut. Tapi katalah kalau dia kaya, dia cantik ibu-ibu, tak berlaku apa-apa penyakit di dunia, tapi bila dia mati, hilang habis ibu-ibu, tinggal semua kan. Jadi perkara tersebut akan nanti tak ada. Yang tinggi darajat keturunannya tidak akan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain takwa dan kaya pula boleh mengalami bencana seperti kecurian, penculikan dan sebagainya. Jadi walaupun kita nampak diri kita ni hebat ya, kaya, bergaya, pangkat, aku cakap semua orang dengar, jangan ujub. Sebab itu semua pinjaman sahaja. Sentiasa menghisap ataupun meneliti kekurangan diri sendiri. Jadi yang kita nak fokus ibu-ibu pada diri kita, bukan sahaja melihat kelebihan, tapi melihat juga kekurangan. Bila kita nampak kekurangan, kita akan menyeimbangkan rasa ta'ajub tadi. Rasa ujub pada sendiri, dia akan hilang ibu-ibu. Ya Allah, banyaknya dosaku. Ya Allah, lemahnya aku. Saya baru kemarin ibu-ibu, kaki masuk kaca ibu-ibu. Ya Allah. Jadi padahal pakai stokin tu, punya dahsyat ibu-ibu dah pakai stokin, tapi dia masuk juga. Jadi bila masuk tu ibu-ibu punyalah tak sempat ibu-ibu nak keluarkan kaca dekat kaki pun tak sempat, nak mengorek tu tak sempat. Tapi rasalah berjalan tu, rasa ibu-ibu. Dan sampailah semalam, maksudnya 2 hari lah kaca tu duduk dekat dalam kaki ibu-ibu. Tak apalah, cakap dengan Ain, cakap kan, akak dia nak korek pun tak sempat. Tapi tahu, memang tahu, nampak dah ada hitam kat situ, memang nampak dia dekat situ. Dan kemudian semalam Alhamdulillah Allah bagi kesempatan lah, ada 2 je ceramah semalam. Lepas tu sempatlah mengorek kaki ibu-ibu. Allahu Akbar, rasa lemahnya diri ibu-ibu. Dia punya halusnya ibu-ibu. Ya Allah, Allah halusnya. Tapi kita dah terjengkit-jengkit dah. Mengalir air mata, kata ya Allah, lemahnya aku manusia. Yang kecil macam ni pun aku tak sanggup 2 hari terjengkit-jengkit ibu-ibu. Macam mana yang kita kata kita hebat sangat tu? Apa yang kata hebat sangat diri kita tu, Allah baru uji sikit, itu pun kita rasa dah tak selesa. Kita rasa dah tak normal, macam biasa ibu-ibu. Lemahnya manusia. Jadi bila kita muhasabah diri, kita akan nampak, ya Allah, kalau bukan Kau lah yang bagi elok ya Allah, pasti aku tak sesempurna apa yang aku rasa sekarang. Selesa apa yang aku rasa tu, bukan aku tak akan rasa ya Allah. Muhasabah itu sebagai hamba akan melahirkan, ibu-ibu tengok last sekali kat bawah tu, melahirkan jiwa yang murni dan bebas daripada sifat-sifat tercela ini. Ya, jiwa yang murni. Murni ni maksudnya ibu bersih, ya, suci, ya, tanpa ada, kita panggil apa ya, kalau emas tu kan, masa emas tu diambil, masa mula-mula tu kadang-kadang bercampur-campur dengan tanah ibu-ibu kan, dia tak apa kita panggil pure. Maka dia akan melalui proses pemurnian. Emas tu akan diberikan betul-betul, dia tak habis ke, dia apa ke, saya pun tak pasti, dibakar ke sebagainya, untuk make sure supaya yang ada hanya emas saja. Kita panggil apa? Pure, apa dalam bahasa Inggeris? Pure gold. Pure gold 999. Ya, kalau dah 8 berapa? 916 ke ataupun bawah lagi ibu-ibu, tu dah campur dengan logam-logam lain kan. Jadi 999 ibu-ibu betul-betul kita panggil solid lah ya. Baik, itu pada emas. Dan hati kita pun ibu-ibu, dia kena solid macam tu juga. Hati yang murni, jiwa yang murni ialah jiwa yang benar-benar suci, yang tidak tertipu dengan
diri sendiri. Ya, kita manusia yang lemah. Kita manusia yang sepatutnya merasai sebagai seorang yang hamba, seorang yang memerlukan Tuhan. Itu adalah jiwa yang murni. InsyaAllah bila ada jiwa yang murni, dia akan terbebas daripada ujub. So apa dia punya kata kunci dalam sifat mazmumah yang ke-8 ini? Yang atas tadi kata kuncinya adalah sifat ujub, iaitu kagum. Ibu-ibu boleh garis perkataan kagum. Itu kagum dengan diri sendiri. Baik, kenapa ataupun apa bentuk sifat ujub akan lahir pada diri kita? Adalah dengan kelebihan. Ya, ini juga berkait rapat dengan kelebihan. Gariskan perkataan kelebihan. Jadi setiap manusia bukan saja ada kelebihan, kita juga ada kekurangan. Jadi pergi dekat bawah sekali ibu-ibu, cara untuk tulis kat tepi tu cara untuk mengubati penyakit ujub, gariskan perkataan sentiasa menghisap dan meneliti kekurangan diri. Okey, muhasabah dia panggil. Proses-proses penyucian hati antaranya mesti kita melalui proses muhasabah, ya, iaitu menghitung kekurangan diri. Baik, kita akan pergi yang terakhir. Ya, betul, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang berada di online. Ya, kata Kak Tilfah Latifah kata betul, Ustazah Kerdin, ya, nak sediri kita, betul. Kita kalau muhasabah diri, kita nampak kita ni lemah, kita ni hina. Baik, sifat mazmumah yang ke-9 ataupun yang terakhir, kasih akan dunia. Hati yang sentiasa berpaut kepada kehidupan dan kesenangan dunia akan menyebabkan seseorang itu takutkan mati. Ibu takut nak mati? Itulah. Macam mana ni ibu? Lepas tu mencintai mati. Dah takut lawan dia, tak takut dia kan? Tak sabar bila nak mati. Dia sebenarnya takut mati ke takut menghadapi dosa yang dibawa selepas mati? Sebenarnya yang tu kan. Jadi mati tu takut tak? Takut juga. Apa dia kata kat sini ibu-ibu? Kalau dia takutkan mati, dia maksud takut tu sebab dia takut nak meninggalkan dunia ni. Sebab apa dia takut nak meninggalkan dunia ni? Sebab cinta kepada dunia. Betul ke ibu-ibu cinta pada dunia? Tak juga kan. Tapi mati pun tak cinta juga. Jadi kita sebenarnya duduk kat mana ibu kan? Dia macam apa? Ayat kita tu kadang-kadang simbolik lah ayat kita kan. Kita sebenarnya jangan sebut takut mati ibu-ibu, sebab mati itu adalah pertemuan kita dengan pencipta, dengan Allah yang kita selama ni kita buat untuk Allah. Kita hidup untuk Allah. Kita ibadat untuk Allah. Dan bila mati, itu kita punya pertemuan dengan Allah. Jadi sepatutnya dia orang yang beriman ibu-ibu, dia rindu untuk bertemu dengan yang dirindui dia, yang dia kasih, yang dia selama dia berharap pertemuan dengan Allah. Dan mati adalah jalan untuk kita bertemu dengan pencipta. Jadi kita tak benci kepada kematian. Kita tak takut pada kematian ibu-ibu. Cuma kita mungkin belum bersedia untuk mati, begitu. Ya, tu dia punya ayatnya sebenarnya. Saya faham ibu-ibu yang bila kata takut mati. Sebenarnya belum bersedia untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan mungkin banyak lagi yang tak lepas dekat dunia ni. Ya, yang tak settle. Yang mana bila tak settle kat dunia ni, ada benda yang tak settle dekat sana. Saya faham itu ibu-ibu, tapi kita pergi kepada bahasa yang sepatutnya kita ungkapkan. Patutnya kita mesti rindu untuk bertemu dengan pencipta, dan kita sepatutnya menjadikan mati itu adalah satu masa yang paling baik lah, masa paling cantik untuk kita bertemu dengan yang kita cintai, yang kita rindui, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah saya rasa
Dan saya rasa dan saya harap kita tak termasuk ibu-ibu di dalam sifat mazmumah yang ke-9 ini, yang mana inilah sifat yang Nabi sangat takut ada pada umatnya, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dua sifat ni ibu-ibu, iaitu sifat apa? Sifat cintakan dunia dan benci kepada kematian. Kita tak benci mati, namun kita sedang bersedia untuk menghadapi kematian. Hakikat sebenar kehidupan dunia ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, senda gurau, perhiasan bermegah-megah antara kamu dan berlumba-lumba dalam mengumpul harta kekayaan dan anak pinak. Baik, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu kita, i'lamu, asal pada perkataan alima, iaitu tahu, maka dia jadi apa? Ketahuilah. Ibu-ibu kalau tanya kepada kita dan kita jawab dengan minda, jawab dengan ni apa yang ada pada akal, kita tahu tak yang dunia ini adalah menipu? Kita tahu tak ibu-ibu? Kita tahu kan? Secara akal je lah. Adakah kita tahu ataupun tidak? Kita tanya pada orang-orang yang mungkin tengah liar kehidupan dia, tengah tidak ada apa kita panggil enjoy je ibu-ibu. Kita tanya pada dia, awak tahu tak yang awak ni hidup ke atas dunia ni akan ada waktu awak akan mati? Rasa-rasa dia kata ya ke ataupun tidak? Dia akan kata ya ibu-ibu, dia tahu benda tu. Kita tanya orang kafir ibu-ibu yang tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Nabi, kita tanya pada dia, awak tahu tak nanti awak akan mati? Awak akan sangat-sangat susah. Yang mana awak hari ini tak sembah Allah, tapi nanti awak akan rasa rugi sebab Allah tak sembah Tuhan yang sebenar-benarnya. Rasa-rasa ibu-ibu dia tahu tak? Dia akan angguk ya. Dia tahu dari sudut akal dia tahu. Tapi berapa ramai orang yang dia tahu dengan akal tapi belum tahu dengan hati. Jadi kita ibu-ibu bukan sekadar nak tahu tapi nak sedar. Bangunlah, bangun. Bukan bangun tidur je, sebab ramai orang bangun ibu-ibu tapi hakikatnya lalai. Dan matilah yang akan menyedarkan dia. Bila mati ibu-ibu masuk dalam kubur tu, lah tak sempat lah. Memang nak beramal dah tapi tunggu tua. Lah rupanya tak sempat tua. Mati dah. Jadi dia tahu ibu-ibu, tapi dia tak sedar yang kehidupan dunia ini bukan suatu yang hakikatnya. Bukan hakikat. Bukan real life ibu-ibu. Yang kita rasa real life ni, kalau dalam media masa, semua kan kita panggil maya ibu-ibu di maya kan, panggil online ibu-ibu, atas talian. Dan kita rasa ni yang sekarang hakikat kan, alam nyata. Tapi nanti ibu-ibu kita akan sedari yang dalam alam dunia ni pun belum nyata lagi. Yang nyata, betul-betul nyata, alam akhirat. Itu adalah yang our real life. Itu adalah kehidupan sebenar-benarnya. Apa sifat Allah suruh bagi tahu kita tentang dunia, tentang hayatud dunia? Ada 4 ibu-ibu. Dalam ayat ini ada 4. Apa nombor 1? Apa dia kehidupan dunia?
la'ibun, iaitu kehidupan dunia ni adalah permainan. Dunia ni tempat bermain ya ibu-ibu. Game belaka. Ada game, ada yang untung, ada yang rugi. Ada yang kalah, ada yang menang. Game biasalah ibu-ibu. Kan? Apa sebiji bola tu ditendang sana, tendang sini kan. Masuk gol sana, masuk gol sini. Hujungnya ada pemenang. Ingat saya arwah Ustaz Ismail Kamus kata, mahal sangat ke bola tu? Ada berapa orang kata padang tu? 11? Belilah 11 orang satu. Gaduh dengan bola yang satu tu. Dalam otak kita, betul juga kan? Letaklah 12 bola, dia tak dalam gaduh, masing-masing tendang dalam gol ibu-ibu kan. Senang yang macam kita. Tapi itulah namanya permainan. Kalau ada 11 bola, tak jadilah main. Tak jadilah game ibu-ibu. Jadi kehidupan dunia ini itulah hakikatnya, pergi balik, kalah menang, untung rugi itu. Kalau kita ibu-ibu habiskan masa dalam dunia ini sahaja, semata-mata di sini, kita akan habis satu game, kita akan bertraining pula untuk game yang seterusnya. Kita habis game, macam anak-anak kita lah, ibu-ibu main game kat tangan kan. Ibu-ibu dulu kecil-kecil main game apa? Betul seremban kan? Ataupun dam ke kan? Main dam ke kan? 5 jam main, duduk fikir nak jalan ikut mana kat sini ibu-ibu. Habis game ibu-ibu dapat naik haji dan sebagainya ibu-ibu Lepas tu kita menang, dapat apa? Lepas tu susun balik kan? Susun balik ibu-ibu. Perasan tak? Itulah kehidupan kita. Hari ni kita masak, lepas tu kita makan ibu-ibu, lepas tu kejap lagi kita berak, lepas tu kita lapar balik, kita makan balik, kita masak balik. Habis satu pusing balik. Dia takkan habis. Jadi ibu-ibu, ada masa kalau rasa nak baca Quran, walaupun kerja tak siap lagi, tak apa, biar dulu ambil Quran baca. Sebab yang ni takkan habis. Yang ini akan kita bawa bersama dengan kita. Kerja banyak tapi dah azan zuhur ibu-ibu. Buat kerja dulu ke azan solat dulu? Solat dulu. Sebab yang ni takkan habis. Sebab tu bila siapa baca Quran, dia akan kenal kehidupan dunia dengan satu perkataan la'ibun. Allah, Al-Quran dia masuk macam spotlight dalam hati kita. Ya Allah, jangan kau pernah tertipu dengan permainan dunia yang takkan pernah habis. Tetapi sekejap ya. Okey. Tetapi sedarlah bahawa dunia itu adalah sesuatu yang sentiasa berulang. Baik, nombor 2 ibu-ibu, apa gambaran dunia ni? Dalam bahasa Arab dia, dalam bahasa Qurannya, lahwun. Lahwun. Bahasa Melayu, senda gurau. Lahwun ni bila orang sebut pasal gurau ibu-ibu, gurauan ni macam ni lah kan, bukan reality. Contoh, kita kata jomlah ikut saya nak bawa awak pergi jalan-jalan. Lepas tu kita kata contoh macam ni, contoh gurau. Apa ibu-ibu contoh gurau tak ada pula contoh gurau kat kepala saya. Apa? Janganlah gurau zalim sangat kan. Nak bawa keluar, lepas tu tiba-tiba pergi masjid pula kan. Lain pula tu kan. Bergurau, apa contoh gurau ibu-ibu? Tak reti pula contoh gurau. Allahu Akbar. Tak apalah ibu-ibu faham maksud gurau ya. Maksudnya yang kita cakap tu bukan reality. So kita nak bagi apa orang kata gelak-gelak ketawa je lah macam tu Itulah adalah maksud lahun. Malam tadi ibu-ibu lahun lah dekat TV.
TV3. Apa lawan TV3? Ibu-ibu semua buka Quran kan malam tadi kan? Anugerah Bintang Popular, ABP. Malam tadi anugerah ABP. Bagus ibu-ibu tak tengok. Tak perasan pun Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak bagi ibu-ibu rasa apa? Orang dah menghadap ibu-ibu Pukul 9 orang dah duduk depan TV nak tahu siapa dapat anugerah malam ni. Ibu-ibu sedikit pun tak tahu. Alhamdulillah. Saya ibu-ibu kali ni macam tak berapa besar sangat kot dia punya iklan dia. Kadang-kadang tengok juga iklan dekat jalan-jalan. Tiba-tiba tengok ABP sebab saya pergi makan kat kedai. Jadi tengok dekat kedai tu buka TV3. Terkinja-kinja orang berjoget kat atas tu. Atas pentas ibu-ibu kan. Itulah lah tu. So apa benda yang dia buat ibu-ibu? Allahu Akbar. Berapa juta untuk ABP? Red carpet tu berapa juta ibu-ibu? Dengan persediaan rehearsal. Bukan semalam baru susun tu. Itu mungkin dah 2 bulan dah bertungkus rumus ibu-ibu. Kru tu rehearsal dengan persediaan dengan bukan senang ibu-ibu nak buat macam tu. Kalau buat untuk agama kan bagus. Betul tak ibu-ibu? Kalau buat untuk agama kan bagus. Manfaat orang dengar. Paling kurang ibu-ibu program-program macam reality TV ke, sekurang-kurangnya orang tahulah kan. Saya tak pernah tahu. Sekurang-kurangnya orang dapat tazkirah pasal apa? Pasal taubat, pasal zikir kan, pasal ayat Quran. Kalau macam tu apa dia punya ni? Lahun. Dan itulah dunia. Dunia ni tempat yang gurau-gurau kan, nak gelak ketawa, drama, bagi anugerah. Tapi akhirnya menyebabkan manusia makin lupa, makin lalai. Na'udzubillahi min zalik. Baik, nombor 3. Nombor 3 apa? Zinah. Nombor 3 adalah perhiasan. Dunia ni cantik. Tengoklah kita punya bunga, alam terbentang luas, Memang kalau orang pergi tengok dunia ibu-ibu, apa yang tak cantik? Subhanallah, macam-macam kan. Allah bagi warna-warni dunia ni sangat cantik. Dan ada orang yang kerja dia ibu-ibu, dia memang pencinta alam. Dia takkan habis ibu-ibu. Takkan habis dia naik. Contoh orang-orang yang hiking ibu-ibu, apa yang diorang jadi apa kita kata macam ketagih hiking. Ibu-ibu ada tak peminat hiking sini? Semua sakit lutut tak minat hiking Saya bersama ibu-ibu tak berminat lah. Tapi diorang cerita lah. Diorang cerita orang yang kalau dah pergi hiking ibu-ibu, dia jadi ketagih sebab bila dia naik atas, cantik ibu-ibu, sangat cantik. Wow, mind blowing macam tu. Dia memang kita akan sangat-sangat rasa wow, kat bawah tak pernah nampak cantik macam tu. Tapi dengan suasana, dengan warna, dengan sejuknya, Masya Allah. Jadi orang sanggup penat panjat tu sebab apa? Dia tahu kat atas sana nanti awak akan lupa, hilang. Tapi ibu-ibu, bila orang tu dia hiking, dia hanya melihat kecantikan tadi adalah pada alam, tidak menyandarkan pada pencipta alam. Biasanya dia akan lost kat situ. Dia akan tertipu. Jadi kita kena sandarkan, bila nampak nikmat alam ini, nampak kecantikan alam ini, Allah yang maha cantik menjadikan alam yang cantik. Kalaulah alam dunia ni yang kecil ni ibu-ibu, alam dunia ni, bumi ni alahai. Kalau berbanding dengan alam angkasa ibu-ibu, orang yang pergi angkasa pun sama juga. Wow, cantiknya dia nampak planet Zuhrah. Dia tengok di angkasa sana, memang dia akan sangat-sangat terpesona ibu-ibu.
Tapi akhirnya dia akan pimai-pimai tantu. Dia makhluk, dia kagum kepada makhluk, dan dia menyebabkan dia rasa terpesona dengan makhluk, tapi dia tak sampai kepada Al-Khaliq huwallah. Dia tak sampai kepada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang yang bukan sahaja kepada alam, kepada apa yang ada, hatta ciptaan manusia. Kita kadang-kadang orang yang gila handbag, ibu-ibu bersusun dah handbag kat rumah. Sebab apa? Tak boleh lah ibu-ibu cantik kan, beli lagi kan, beli lagi. Peminat apa lagi? Peminat bunga ibu-ibu, dia beli lagi. Tapi tak ada dia punya penyudah ni. Sebab apa? Dia tak sampai kepada pencipta, kepada kecantikan tersebut. Jadi dia akan hayal dengan dunia yang cantik. Dia bercantik-cantik di dunia, tapi dia lupa mencantikkan apa yang dia nak bawa nanti di ke alam akhirat sana. Dia menipu kita lah. Dia menggelapkan mata kita. Dan yang keempat, watafakhurum bainakum. Itu empat, sorry ibu-ibu, maksudnya semua sekali ada 5 lah. Watafakhur bainakum, iaitu yang mana tempat dunia ini adalah tempat kita bermegah-megah di antara kita. Bila orang dapat sesuatu dekat dunia ni, dia mula rasa macam merak, mula rasa hebat, mula rasa tinggi, mula rasa hebat. Dan bila dah dia rasa hebat, dia mulalah menunjukkan ibu-ibu dia punya kehebatan dia dan merendah-rendahkan pula orang lain. Tak ada orang, susahlah nak jumpa orang yang ada ibu-ibu, orang yang ada sesuatu tapi dia tak tunjuk apa yang dia ada. Tapi bila orang tu dah sampai ke muncak kepada kekayaan, contohnya dia dah jadi jutawan, bila kita tengok ibu-ibu, dia dah tak tunjuk dah dia punya kekayaan dia. Sebab apa? Dia tahu hakikat kekayaan tu apa. Biasa yang tunjuk kekayaan ni ibu-ibu, sekarang ni tengah viral, rich woman di Thailand. Thank you. Siapa tahu nama dia, saya pun tak kerti nak sebutlah nama dia, tapi orang Thailand lah ibu-ibu. Dia tunjuk dia punya kehidupan kekayaan dia ibu-ibu di media sosial lah, di TikTok. Tapi nak katanya, bila orang yang dah kaya sangat-sangat ibu-ibu, dia tak tunjuk pun. Biasa yang tunjuk kaya ni, tunjuk dia tu ada ni, contohlah buat video dekat rumah kan, bagi tahu saya makan ni, saya masak ni, saya dengan keluarga macam ni. Sebenarnya bukan nak tunjuk dia punya aktiviti, nak tunjuk dia pun tengok handbag dia apa, slipper dia pun LV. Slipper LV ibu-ibu. Slipper dalam rumah, cuba bayangkan. Kita slipper dalam rumah pun tak mampu nak beli LV kan. Handbag ataupun handbag dia, bag sekolah anak-anak pun harga beribu ibu-ibu. Jadi nak tunjuk tu kekayaan. Tapi biasa orang macam ni ibu-ibu sebenarnya tak adalah, it's not so rich lah. Sebab dia masih lagi nak tunjuk kekayaan. Cuba tengok orang-orang yang kaya betul-betul, dia tak ada sibuk. Ibu-ibu nak tunjuk kekayaan. Tapi itulah dunia. Watafakhur bainakum, untuk kita bermegah-megah. Dan yang terakhir, nombor 5, dunia ini adalah takasurun fil amwali wal aulad. Dia adalah tempat manusia berlumba-lumba dalam mengumpul harta, kekayaan dan juga anak pinak. Jadi kita akan takasur. Dah ada, kita akan membanyakkan lagi. Banyak anak, banyak juga harta. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam firman yang lain bahawa segala yang dijadikan di bumi ini adalah perhiasan dan cubaan kepada manusia untuk menilai baik buruknya amalan seseorang itu. Jadi yang Allah jadikan perhiasan ini ataupun cubaan ini adalah untuk tengok bagaimana amal baik seseorang itu. Contohnya ibu-ibu, bila kita tahu dekat dunia ini adalah satu tempat ujian, ataupun kita tahu kat dunia ini kita akan dapat anak, kita akan dapat rezeki, bagaimana rezeki tadi boleh menjadikan kita seorang yang beruntung di akhirat kelak. Allah bagi kita harta,
dan kita nak untung dengan harta tersebut, kita sedekahkan ibu-ibu. Kita ada anak, dan memang tempat dunia ni Allah bagi anak dan kita berbangga dengan anak kita. Tapi bagaimana kita menjadikan anak kita sebagai satu keuntungan untuk diri kita di akhirat kelak. Kita didik anak yang baik. Ajarkan anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Maka dia akan membawa supaya apa yang kamu ada dekat dunia tadi, jangan sampai kamu tertipu, tapi kamu menjadikan dia adalah sebagai satu cara ataupun amalan. Seseorang itu dikira sebagai amalan yang baik. Seandainya insan itu mengenali hakikat kejadian dirinya dan mengenali rahsia dirinya dengan sebaik-baiknya, mengenali rahsia dan hikmah dunia ini sebagai tempat menimba bekalan takwa menuju akhirat, pasti kecintaan yang melampaui batas terhadap kehidupan dunia sementara ini akan terhapus. Baik. Gariskan perkataan bekalan takwa menuju akhirat. Jadi ibu-ibu, dunia ini bila kita sedari dia hanyalah satu tempat sementara, tempat hiburan, tempat perhiasan. Jadi dia bukan hakikat yang sebenarnya. Maka kita kena tahu yang sebenar-benarnya yang berharga ialah takwa. Bila ada takwa, itulah yang menjadikan kehidupan dunia tadi kehidupan yang baik. Contoh ibu-ibu, bila kita ada takwa, bila datang di hadapan kita hiburan yang tak ada, yang luar daripada kita ni, tak ada masalah ibu-ibu nak berhibur. Islam tak bagi ke kita berhibur? Boleh. Islam bagi kita berhibur, tapi mesti mengikut batasannya. Hiburan apa yang boleh? Hiburan selawat ibu-ibu. Kan seronok kan? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah. Kan sedap tu ibu-ibu. Nak hibur lah. Tapi hiburan yang mendidik jiwa kita. Makin banyak sebut Nabi, makin banyak puji Nabi, makin banyak ingat Allah. Itu hiburan yang bagus. Tak ada masalah kita nak seskala berjalan ibu-ibu, tapi jalan kita pun mengingatkan diri kita tentang Allah. Boleh. Kita nak buat aktiviti, boleh ibu-ibu. Nak main, nak bersukan, boleh, tak ada masalah. Tapi bersukan, tengoklah pakaiannya macam mana. Bersukan habis tanggal semua dengan alasan, oh ini memang dia punya cara pakai dia macam ni. Mana boleh. Oh tak boleh. Kita tertipu ibu-ibu dengan manusia yang meletakkan dia punya syarat-syarat, protokol, syarat pertandingan macam ni. Kita tertipu lah. Patutnya Islam dia ada stand. Dulu kat Malaysia ada Miss Universe kan? Sekarang tak ada kan? Alhamdulillah. Maksudnya kita boleh ibu-ibu, kita boleh ada stand kita sendiri. Stand kita apa? Maksudnya boleh, kita boleh ni, tapi ada benda kita tak boleh. Kita tak boleh toleransi. Okey, nak masuk apa-apa program permainan apa, boleh, tapi yang tidak memudaratkan. Gitu. Ini tak sport-sport semua. Kalau yang apa, extreme sport tu ibu-ibu, tu Islam tak bagi. Apa extreme sport? Macam apa tu? Oh, swimming.
Swimming tu ekstrim ke? Oh, pakai bikini. Itu memang, itu tak ekstrim lah, tapi itu melampau had dia kan. Kalau ekstrim sport ni ibu macam tak tahu dah, tapi saya dia masuk ekstrim, tapi dalam Islam tak boleh. Yang apa tu nama dia, yang ada kerbau tu, kerbau yang tanduk tu, dia keluar kan, lepas tu dia pegang yang warna merah tu kan, bull apa pun tak tu, itu. Dalam Islam tak boleh, tak boleh. Sabung ayam, merosakkan ayam tu bergaduh sampai mati kan, tak boleh. Dalam Islam tak boleh. Dia bukan pasal judi itu saja, tapi pasal Islam ni agama rahmah. Yang apa mudarat pada manusia, mudarat pada haiwan, semua tak boleh. Dan adakah riadah tu tak dibolehkan? Boleh. Nak sukanlah, tapi dia mesti dengan batasannya. Baik, ibu-ibu yang saya kasihkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti sampai sini. Ada 2 hari ni kita belajar, habiskan bab sifat mazmumah, lepas tu hukum dasar syariat Islam. Dekat sini ada 8. Okey, kita nak habis dah bab yang ketiga ni nak habis. Dalam hukum dasar syariat Islam ibu-ibu, dia bagi kepada kita iaitu ahkamus syar'iyah, hukum-hukum syarak. Dah sampai ke Bi? 5 minit, okey. Lagi 5 minit ibu-ibu Hukum-hukum syarak. Hukum syarak dalam kehidupan kita, apa sahaja yang kita buat, dia akan berlegar di dalam hukum syarak. Antara ni ibu-ibu boleh tengok ialah hukum halal, nombor 2 haram, nombor 3 wajib, nombor 4 sunat, nombor 5 makruh, nombor 6 harus, nombor 7 sah, dan nombor 8 batal. Jadi penyusunan daripada buku ni lah, penyusunan daripada penulis Syariat Indahnya Hidup Bersyariat. Kalau dari sudut syariat Islamiah ibu-ibu, hukum syarak ni dia ada 5 sahaja, iaitu start daripada wajib, sunat, makruh, harus, haram. Start daripada haram nombor 2. Nombor 2 sampai nombor 6. Kalau ikut ilmu syariat, dia hukum syarak 5. Yang 2 lagi tu dia apa? Yang halal dan haram tadi, dia ada satu hukum yang lain. Dan batal dan sah, dia adalah ibadah lah. Ibadah tu kalau ikut syarat dia akan jadi sah. Kalau ada perkara yang dibatalkan, melakukan dan kita buat, dia akan jadi batal. Jadi ibu-ibu, whatever we do dalam kehidupan kita, makan contohnya, okey, makan dia akan berkisar pada 5 hukum ni. Okey, makan, bila masa kita makan, dia akan jadi haram. Bila berlebihan, boleh juga. Okey, lagi makan yang memudaratkan, makan racun. Itu tengok ada satu video tu, ibu tu minum klorok ibu-ibu. Dia apa? Dia stres. Haram. Sebab apa benda yang dia makan tu. Baik, nombor 2, bila masa kita makan jadi wajib? Ya ke? Bila lapar? Tak wajib. Bila lapar harus. Bila yang wajib? Tak makan jadi wajib. Oh, waktu puasa, waktu nak buka puasa. Tak juga. Kita boleh membatalkan saja puasa ibu-ibu. Buat sesuatu yang membatalkan puasa boleh. Makan ibu-ibu tu sunat ni, kita makan pada waktu tu adalah sunat. Okey. Seseorang itu dia masuk hutan dan kemudian dia tak jumpa makanan dan dia hampir mati. Survivor. So dia wajib untuk menyebabkan kehidupan dia, dia boleh terus hidup, dia wajib makan. Apa yang ada lah. Hatta kalau dia nampak babi melintas pun dia boleh buat babi panggang. Sebab apa? Sebab nak mati lah. Wajib. Okey, sunat. Bila masa kita sunat makan? Tadilah buka puasa. Sebab kalau habis dia sahaja,
Contohnya dah masuk waktu, sebenarnya puasa kita dah settle dah. Kalau kita tak nak makan lagi pun tak apa, tapi ikut sunnah Nabi kita kena makan. Jadi sunat. Okey? Lagi? Hukum lain? Kenapa kita sunat? Waktu bila kita sunat makan? Bila dijamu? Waktu kita lapar harus ibu-ibu. Waktu kita lapar, dia tak sunat makan. Harus saja. Harus. Kalau sunat, waktu kita dijamu, sunat kita makan. Ingat, pergi rumah orang jamu. Tak apa, saya tak makan ni. Amboi, belagak betul. Orang bagi hadiah. Dan bagi hadiah tu memang ialah tahulah awak tak makan benda tu. Ambil je lah. Tak apa, saya memang tak makan lah. Saya tak makan jenis-jenis macam ni. Saya makan ikan besar je. Sunat ambil, sunat makan, sunat Nabi buat macam mana ibu-ibu? Kalau orang tu bagi pada Nabi, lala depan orang tu Nabi makan. Sunat. Jadi kau rasa, ya Allah sedapnya masak. Saya nak buat macam ni tak jadi, awak buat jadi. Dia pun bolehlah ajar. Buat dia macam ni. Macam tu kan. Tapi apa ibu-ibu? Idkhalus surur, memasukkan kegembiraan dalam hati manusia. Itu satu perkara yang dituntut pahala tau, sedekah. Kita pergi rumah orang jamu kita makan. Tak boleh banyak, makan sikit. Sunat. Orang tu, ya Allah, dia pun tak pernah makan benda tu kan. Dia pun hidangkan dia kan, sedap juga tengok dia kan. Tapi bila orang makan, dia rasa puas. Seronok tuan rumah. Ini sunat. Yang terakhir, harus ibu-ibu makan bila harus? Waktu lapar lagi. Waktu lapar, waktu harus ikutlah nak makan-makan lah kan. Datang timing makan. Walaupun tak lapar ibu-ibu, lapar makanlah juga kan. Sebab apa? Nanti masuk angin pula. Harus. Sebab Allah sebut, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu dan minumlah kamu, jangan kamu membazir. Jadi maksudnya adalah hukum makan dan minum itu adalah harus. Semua sekali ada. Apa saja, kahwin ada 5 hukum, ya. Kita bercakap ada 5 hukum. Kita berjalan ada 5 hukum. Ada berjalan yang haram. Macam mana berjalan yang haram? Jalan menghentak kaki kan. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan dengan sombong. Macam mana jalan orang sombong? Marah sikit anak-anak kita tu ibu-ibu. Ada berjalan, ya Allah, mengamuk punya pasal kan, tak puas hati. Tak kira. Okey, alhamdulillah ibu-ibu, saya berhenti pada kita dah masuk teaser ibu-ibu episod akan datang. Hukum-hukum dasar syariat Islam, insya-Allah tak akan jumpa kemudian ibu-ibu bulan hadapan, ataupun kalau insya-Allah lah kita cuba untuk habiskan tajuk ni. Maaf daripada saya terpaksa gerak dulu ibu-ibu. Yang ni kita ada bawa biskut yang terbaru daripada Turki ni, Ulka nama dia. Dia tak ada krim ibu-ibu, tapi ibu-ibu ada orang cakap dengan saya, sedap sangat ustazah kalau biskut ni cicah dalam air susu sejuk. Air susu sejuk dia jadi macam soft biscuit. Allahu Akbar. Dia tak jadi krim, tapi dia punya rasa dia sangat lemak. Yang ni kita ada perfume. Hari ni kita nak bagi, biasa kami jual 45, 35 sahaja Nansia. Yang ni siapa yang asma ibu-ibu, asma, susah tidur malam, anxiety, rasa debar-debar dekat dada tu, ini minyak saffron. Masuk kat dalam mulut ibu-ibu, kemam dalam 2-3 saat, lepas tu baru telan. Ambil kemam dalam mulut 2-3 saat, lepas tu baru telan ibu-ibu. Yang ni chewing ataupun chewing gum Arab, sangat bagus untuk siapa yang gigi ataupun gusi berdarah, gusi sakit ibu-ibu, ataupun bau mulut, masalah perut, maksudnya susah penghadaman. Dia ada 15 faedah lain macam ibu-ibu. Chewing boleh gigit ibu-ibu, dia punya, dan chewing gum dia tak ada masalah, boleh makan. Kalau termakan ke, memang bagus untuk perut kita. Siapa yang beli RM60 ke atas, kami akan bagi yang ni, Rania, percuma hari ni, RM60 ke atas. Dan siapa yang belum dapatkan castor oil, yang ni untuk ubat mata ibu-ibu,
boleh dapatkan, sangat bagus kalau mata-mata rasa macam dah kabur-kabur ataupun susah nak nampak sebab katarak, pakai dekat mata ibu-ibu, insya-Allah akan dapat dia punya kesan di ibu-ibu. Saya pun dah hantar dah. Kita terus pakai ibu-ibu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syifa kepada kita semua. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.